Hai dan Assalamualaikum semua murid-murid. Cikgu harap kamu semua sihat saja. Okey, hari ini cikgu akan mengajarkan kamu semua tentang kata ganti nama diri. Sebelum itu, apa itu kata ganti nama diri? Mesti semua orang tertanya kan? Okey. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Apa itu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga? Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan satu persatu. Baiklah, kita mulakan dengan kata ganti nama diri yang pertama. Kata ganti diri yang pertama ini berfungsi untuk menggantikan nama diri orang yang bertutur. Maknanya orang yang sedang bercakap. Okey, cikgu telah sertakan contoh-contoh kata ganti nama diri yang pertama yang seperti kamu semua boleh lihat di sini. Seperti yang kamu semua boleh lihat, aku. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Maknanya ada contohnya kita berdoa, ya Allah kau maafkanlah aku, misalnya. Dan ada juga menunjukkan contoh kita bercakap dengan kawan akrab kita. Aku dah nak pergi kantin, contohnya. Seterusnya, saya. Saya ni digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru kita kenal ataupun dalam situasi rasmi ataupun formal. Contohnya, seseorang murid nak minta dengan cikgunya nak ke tandas. Contohnya, cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Ya. Selain itu, hamba. Hamba ini digunakan untuk membahasakan diri sendiri, tapi pada zaman dahulu dia sama je fungsi seperti saya ataupun aku, tapi digunakan pada orang-orang yang dahulu, orang yang zaman dahulu. Patik pula digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja ataupun sultan. Dia lebih kepada bahasa istana. Seterusnya, beta. Beta ni digunakan oleh raja ataupun sultan apabila bertitah kepada rakyat. Beta ni lebih kepada sultan ataupun raja je lah yang guna. Tapi digunakan lebih kepada dalam bahasa istana. Okey. Yang seterusnya pula, kami. Kami ni selalunya digunakan lebih daripada seorang. Okey. Di sini digunakan pada diri orang yang berkata, iaitu orang yang sedang bercakap, serta temannya apabila bercakap dengan orang yang kedua. Okey, contohnya cikgu bagi situasi. Contoh, Ali dan Abu nak pergi ke kantin. Tapi dalam perjalanan dia nak pergi ke kantin, dia jumpa dengan Azim. Jadi Ali pun cakap, kami nak pergi ke kantin. Dia cakap kepada Azim. Jadi Ali mewakili dirinya dengan kawan dia Abu. Maknanya Ali nak menyatakan Ali dengan Abu ni nak pergi ke kantin. Dia cakap dekat Azim. Yang terakhir, kita. Kita pun sama juga. Kita di sini menunjukkan lebih daripada seorang. Di sini digunakan pada diri sendiri dengan menyatakan diri orang yang kedua. Okey, kita dekat sini contohnya lah. Kamu dengan rakan sekelas kamu kan. Jadi kamu semua kena hantar tugasan kepada cikgu kamu. Jadi maknanya dekat sini kamu akan menyatakan kita semua perlu hantar tugasan dekat cikgu. Macam tu. Seterusnya, kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua ni menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Maknanya awak dengan kawan awak sedang bercakap kan. Jadi kawan awak itu merupakan kata ganti nama diri yang kedua. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu beri tu, anda. Anda ini digunakan untuk diri orang yang kedua apabila berhadapan dengan kita. Maknanya kita cakap depan-depan dengan dia kan. Tapi anda di sini lebih kepada formal lah. Manakala awak pula, awak ni digunakan sama je fungsi dia tu sama macam anda. Tapi awak ni lebih kepada macam kita dengan kawan yang kita lebih akrab. Gitu. Okey, yang seterusnya engkau. Engkau ni digunakan untuk diri orang kedua juga. Tapi lebih rapat, macam memang betul-betul kawan rapat lah.
Ataupun kita nak menyatakan sini antara kita dengan Tuhan. Contohnya, ya Allah, engkau maafkanlah aku. Engkau itu kita menyatakan maknanya Tuhan. Okey, kalau macam kawan rapat kita yang memang betul-betul kita selalu gaduh ke, selalu manja bergurau dengan dia tu macam, engkau nak pergi mana? Contohnya. Yang seterusnya pula, tuan hamba. Tuan hamba ni fungsi dia pun sama juga, tapi lebih digunakan pada zaman dahulu. Macam tadi, kata ganti nama diri pertama hamba. Maknanya kalau orang zaman dahulu, orang yang bercakap tu menggunakan hamba, maknanya orang yang dia sedang bertutur tu dengan dia tu, maknanya dia sedang bercakap dengan orang tu, dia menggunakan sebagai tuan hamba. Contohnya, tuan hamba hendak ke mana? Kalau contoh orang yang pertama tu sedang bertanyakan dengan orang yang kedua, contohnya. Seterusnya, tuanku. Tuanku ni pula digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Sama juga di sini digunakan dalam bahasa istana. Contohnya, maafkan patik tuanku. Kalian. Kalian pula digunakan lebih daripada seorang. Maknanya kamu jumpa dengan ramai kawan awak. Macam ada 4 orang kawan awak. Lepas tu awak akan tanya, kalian nak ke mana? Contohnya. Yang terakhir, kamu. Kamu ni pun sama je fungsi macam anda dengan awak. Tapi yang ni maknanya memang kita lebih rapat lah. Maknanya hubungan lebih rapat. Maknanya kamu nak ke mana? Contohnya kalau kamu sedang bercakap dengan kawan kamu sendiri. Begitu. Yang terakhir iaitu kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri yang ketiga berfungsi untuk menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya tapi orang tu tak ada. Maknanya kita sedang bercakap pasal kawan awak ni tapi kawan awak tu tiada dengan awak masa tu. Maknanya dia tiada dalam situasi bersama awak. Okey, contoh yang pertama dekat sini, baginda. Baginda ni digunakan untuk puteri raja atau sultan. Baginda ni lebih kepada orang yang kehormat lah, maknanya jawatan lebih tinggi sikit macam tu. Beliau pula digunakan untuk orang yang kita hormati. Contohnya macam ibu bapa, guru dan pemimpin. Yang seterusnya dia ataupun ia. Dia dan ia ni digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa ataupun rakan awak sendiri. Yang terakhir pula, mereka. Mereka ni pula sama je macam dia dan ia, tapi mereka ni untuk lebih daripada seorang. Maknanya dalam bilangan yang ramai. Baiklah, kamu semua boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 26. Okey, dekat situ ada contoh aktiviti yang menggunakan kata ganti nama diri. Seperti yang kamu semua boleh lihat, dalam buku tu, dalam gambar tu menunjukkan 4 orang pelajar sedang berdialog ataupun sedang bercakap. Tapi mereka menggunakan kata ganti nama diri untuk menggantikan nama orang tu. Okay, contohnya macam kita boleh lihat dekat sini, Halim. Halim tu yang sedang berdiri tu kan, yang sedang tunjuk tangan tu, macam tu kan. Okay, Halim tanya, sudahkah kamu bertiga siapkan latihan matematik? Okey, kamu dekat sini, dia nak menunjukkan kepada 3 orang yang dekat depan dia tu. Okey, lepas tu Ailin pula jawab. Ailin jawab, belum Halim, kami tidak tahu membuatnya. Kami dekat sini, dia nak menunjukkan siapa? Maknanya dia dengan kawan dia yang 3 orang tu yang sedang duduk. Maknanya termasuk dengan Ailin sendiri dengan 2 orang rakan dia yang sedang duduk tu. Lepas tu Prima pula jawab, bolehkah kamu tunjukkan? Okey, kamu dekat sini, Prima nak tunjukkan kepada siapa? Maknanya kamu di sini dituju kepada Halim. Halim pula jawab, boleh, mari saya tunjukkan. Saya dekat situ maknanya Halim nak menunjukkan tentang diri dia sendirilah. Maknanya dia yang sedang bercakap tu. Lepas tu Rina pula jawab, oh baru saya faham. Terima kasih kerana mengajar kami bertiga Halim. Maknanya dekat sini yang dia cakap baru saya faham. Saya dekat situ Rina nak menunjukkan diri dia sendiri yang sedang bercakap dengan Halim. Lepas tu dia pun cakap, terima kasih kerana mengajar kami. Kami dekat situ nak menunjukkan tentang Rina, Prima dengan Ailin. Akhir sekali Halim pula jawab, sama-sama.
kita rakan sekelas haruslah tolong menolong. Maknanya dekat situ kita nak menunjukkan semua orang yang ada dekat situ. Maknanya Halim, Ailin, Prima dengan Rina. Maknanya semua orang dekat situ. Termasuk dia sendiri yang sedang bercakap. Dah tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey. Jangan lupa buat latihan, okey? Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.